Ada hajat, tak dapat anak, tulis surat, wahai Imam Syafi'i, tolonglah supaya saya dapat anak, mintalah daripada Allah ke apa sebahagiannya supaya saya dapat anak. Penuh. Tuan-tuan pergi tengok, siapa pernah tengok? Lebih menarik, mereka akan tunjuk di kubur Imam Syafi'i itu ada kesan tapak kaki Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i. Ialah salah satu daripada perkara-perkara bid'ah syirkiyah. Dalam ayat dalam bahasa Arabnya dia guna wa minal bid'ah syirkiyah, daripada bid'ah yang membawa kepada syirik besar yang dilakukan oleh manusia dalam agama Allah ialah berdoa, yakni memohon hajat kepada orang yang mati di kubur-kubur mereka, meminta pertolongan dengan mereka dalam kesusahan dan kesulitan, dan memohon supaya ditunaikan segala hajat daripada mereka, yakni daripada ahli kubur. Ini sesiapa yang boleh bahasa Arab boleh rujuk kitab yang asal pada muka surat 712 hingga 719 yang diterbitkan oleh Ad-Darus Syamiyah. Dia akan dapati teks asal Arab. Yang ada ni ialah terjemahan yang dibuat oleh jabatan saya. Mereka terjemah secara agak segera. Saya pun tengok tadi ada beberapa tempat yang mungkin kena tambah perkataan untuk lebih jelas, tetapi boleh dibaca oleh kita semua. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tak kata ini amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan menyatakan meminta daripada kubur dan orang mati adalah merupakan al-bid'atu syirkiyah, bid'ah yang boleh membawa kepada syirik, yang diada-adakan, dan itu berlaku dahulu di dalam masyarakat negara ini. Hal-hal ini memang ada seperti mana yang saya sebut tadi. Kemudian apabila berlaku kebangkitan umat Islam, berlaku reform di dalam masyarakat Islam di dalam negara ini, kita dapati tak ada lagi orang pergi ke kubur-kubur. Orang salat, orang berdoa, orang sensitif dengan syirik. Bahkan JAKIM dan jabatan-jabatan agama pada zaman yang dahulu sebelum ini sensitif dengan tempat-tempat yang syirik. Kubur-kubur di pulau besar dan banyak tempat dihapuskan amalan-amalan itu. Duka cita kebelakang ini ia kembali cuba dihidupkan dan mendapat sokongan daripada sebahagian pihak di atas nama inilah amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Dan ini sangat mendukacitakan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut hal ini, dan saya ingin sebut sehingga nilai perasaan bahawasanya meminta daripada mayat itu begitu besar, sehingga ada orang apabila dia pergi ke Mekah, ini cerita benar, dah tawaf Kaabah, dah berdoa di Mekah, tak puas hati lagi, dia pergi cari kubur-kubur yang dianggap sebagai mustajab, pergi doa di kubur, minta daripada kubur atas dasar satu perantaraan. Dan tuan-tuan tengok dalam muka surat 4 daripada buku ni, bagi yang menghafal boleh bayangkan sebalik muka surat. Kita edarkan banyak ribu, percuma tuan-tuan boleh dapat. Tak dapat kerana tak pergi ambil. Minta daripada wali supaya ia terbang sampai ke tempat kita. Dalam muka surat 4, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut sesiapa yang menziarahi kubur Al-Imam Syafi'i di Qahirah, dia akan mendapati beribu-ribu surat yang dihantar oleh orang ramai kepadanya, mengadu kebimbangan, krisis, penyakit atau perbalahan. Apa yang terkandung dalam surat-surat itu secara terperinci akan terserlah kebenaran apa yang kami katakan
bahawasanya akidah tauhid yang merupakan intipati Islam telah ditimpa musibah sebagaimana yang menimpa kepercayaan umat terdahulu dengan kesalahan dan kerosakan disebabkan unsur syirik telah menyusup masuk lalu mencemarkan kesucian dan memesongkan dari wajah akidah yang sebenar. Tuan-tuan yang pergi ke Mesir tahu kubur Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah imam jalil, tidak ada siapa pertikaikan, nasirus sunnah, pembela sunnah, imam yang agung. Tetapi yang buat di atas kuburnya bukan dengan keredaannya. Ada hajat, tak dapat anak, tulis surat, wahai Imam Syafi'i, tolonglah supaya saya dapat anak, mintalah daripada Allah ke apa sebahagiannya supaya saya dapat anak. Penuh. Tuan-tuan pergi tengok, siapa pernah tengok? Lebih menarik, mereka akan tunjuk di kubur Imam Syafi'i itu ada kesan tapak kaki Nabi menziarahi kubur Imam Syafi'i. Bagaimana Nabi menziarah kubur Imam Syafi'i? Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Nabi lebih awal wafat. Imam Syafi'i datang 200 tahun kemudian ataupun 100 lebih tahun kemudian. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Dan ada orang Malaysia pergi ditunjuk, inilah kesan tapak kaki Nabi menziarahi kubur Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia percaya. Dia percaya. Itu yang dikatakan khurafat, karut marut. Dan orang buat banyak package untuk pergi melawat sekarang ni kerana orang-orang Malaysia, Indonesia juga sudah banyak duit. Lalu ramai orang ingin muncul sebagai tokoh agama. Kerana muncul sebagai tokoh agama akan memberi peluang kepada anda memperolehi duit dengan jalan yang mudah. Dengan mencipta khurafat-khurafat tertentu dan orang akan percaya, lalu mereka boleh mendapat kesempatan memperolehi uang daripada orang-orang yang percaya. Tuan-tuan lihat, apabila berlaku ketegangan antara Syiah dan Arab Saudi dulu, sehingga Iran tidak mau masuk ataupun disusahkan untuk masuk ke Mekah pada beberapa tahun lepas. Apa berlaku? Tuan-tuan boleh pergi tengok ke YouTube. Kempen untuk mengambil haji di kubur Sayyidina Hussein. Bahkan fadilat haji tawaf kubur Sayyidina Hussein dikatakan 10 kali ganda haji, ada yang 100 kali ganda haji, ada yang 1000 kali ganda haji. Menurut penceramah, setiap penceramah tuan-tuan boleh pergi ke YouTube dan tengok berbeza penceramah daripada syekh-syekh Syiah, berbeza pula fadilat-fadilatnya. Apabila berlaku tidak puas hati sebahagian aliran dalam dunia ini yang dinamakan aliran Sunni dengan Arab Saudi yang dianggap sebagai aliran yang berbeza, beberapa kubur dipuja, ditawaf, kononnya kubur Nabi Hud, kubur Nabi sekian-sekian. Ia bukan satu omongan, tetapi boleh lihat ditawaf oleh sebahagian pihak dan dilakukan upacara bagaikan seakan bagaikan nusuk, bagaikan ibadah haji. Hari ini ziarah orang ini, hari ini berikut begini, kaedah tawafnya begini, cara nak memberi salamnya begini. Sedangkan para ulama menyebut tidak ada kubur yang dapat disabitkan melainkan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalaupun ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika Nabi ke Mesir, tentu Nabi akan menunjuk di mana kubur Musa. Pada zaman Umar dikatakan kubur Daniel. Sayyidina Umar telah menyuruh orang membuat banyak kubur supaya orang tak tahu, dan kerana jasad Daniel yang tidak dimakan oleh zaman,
supaya ditanam di kubur yang tidak tahu, orang tak tahu, untuk mengelakkan amalan khurafat dan karut marut. Ini ada dalam sejarah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.